Muhyiddin tidak berfikir panjang sertai muafakat nasional? Guan Eng hadapi dua tuduhan rasuah baru. Sah, gerakan akan sertai Perikatan Nasional. Isu gadis pokok, kali ini KJ pula bersuara. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui tidak berfikir panjang apabila partinya dijemput UMNO dan PAS untuk menyertai muafakat nasional. Beliau yang juga Perdana Menteri berkata, penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional bukan untuk kepentingan diri sendiri, namun inisiatif diambil untuk membentuk kerjasama dengan rakan parti lain yang mempunyai wadah perjuangan sama. Jelas beliau, apa yang penting bukan hasil manfaat politik tetapi kepada negara secara keseluruhannya. Kita duduk berbincang dengan rasa dan kasih sayang agar masa depan negara lebih terjamin. Yang penting bila pilihan raya, rakyat beri mandat kepada kita dan bekerja bersungguh-sungguh. Presiden PPBM itu berkata, untuk berjaya dalam pilihan raya, tidak ada pilihan lain kecuali kukuhkan semangat dan mengelakkan perpecahan. Kita sudah mulakan langkah ini dan diharap diteruskan pada masa akan datang. Marilah kita berganding bahu, bekerja rapat dengan beramanah dan berintegriti supaya kita disokong segenap rakyat. Yang penting untuk kehadapan, bagaimana kita nak tentukan usaha yang kita jalankan membuahkan sesuatu yang bermanfaat. Sebab itu kita harus sepakat berbincang secara baik. Mengenai PRU, jangan tanya saya bila. Yang penting bekerja bersungguh seolah-olah esok akan diadakan, katanya. Yang penting dan perlu kita bekerja dengan secara bersungguh-sungguh seolah-olah besok pilihan raya akan diadakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan ulang tahun keempat Bersatu di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia atau MITEC. Turut hadir Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan pimpinan tertinggi parti. Muhyiddin yang memangku jawatan pengerusi Bersatu turut menasihati orang Melayu agar jangan iri hati sampai merenggangkan hubungan sesama mereka. Sebaliknya beliau berkata, bangsa itu perlu percaya dan membantu antara satu sama lain bagi melengkapkan kekurangan satu sama lain. Mengulas kejayaan beliau mengurus negara ketika berdepan COVID-19 sebaik menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin tidak mahu dianggap masuk bakul angkat sendiri. Namun beliau percaya dan yakin rakyat telah berasa terjamin dengan keselamatan mereka dengan langkah yang telah diambil kerajaan. Orang panggil saya abah macam tua, tapi tidak apa jika mereka rasa selamat, katanya. Pihak pendakwaan dalam kes rasuah Lim Guan Eng berhubung projek terowong dasar laut di Pulau Pinang mengesahkan bekas Ketua Menteri itu akan berdepan dua pertuduhan baru di Butterworth Jumaat ini. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Wan Ladin memberitahu Hakim Mahkamah Session Azura Alwi ketika sebutan kes. Katanya, pendakwaan sudah menyerahkan notis kepada Lim mengenai dua pertuduhan itu di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan. Wan Shahrudin memaklumkan mahkamah pendakwaan akan membuat pindaan terhadap butiran Lim pada kertas pertuduhan dengan menggantikan bangsanya daripada Melayu kepada Cina dan umurnya daripada 59 tahun kepada 60 tahun. Hakim kemudiannya meminta Timbalan Pendakwa Raya memfailkan semula pertuduhan itu selepas membuat pindaan. Wan Shahrudin berkata, pendakwaan tidak akan memohon ikat jamin tambahan yang dikenakan ke atas Lim pada Jumaat ini kerana ikat jamin RM1 juta sebelum ini akan dilanjutkan untuk pertuduhan baru. Peguam Gobind Singh Dew mengesahkan pihak pembelaan menerima notis itu hari ini. Bulan lalu, Lim mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan, meminta balasan berupa 10% daripada keuntungan yang akan diperolehi daripada pengarah konsortium Zenith Construction Sdn Bhd, Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli pada Mac 2011 sebagai upah membantu syarikat itu dilantik melaksanakan projek pembinaan terowong dasar laut dan jalan. Lim turut didakwa menyalahgunakan kuasanya untuk mendapatkan RM3.3 juta dalam rasuah untuk melantik syarikat Zarul bagi projek itu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di pejabat Lim ketika itu di Komtar antara Januari 2011 dan Ogos 2017. Wan Shahrudin turut memberitahu mahkamah dua laporan polis dibuat terhadap dua individu atas dakwaan komen subjudis mengenai kes rasuah Lim. Bagaimanapun kami mahu memaklumkan mahkamah YB Lim dan peguam pembelaan tidak membuat komen yang dikatakan itu. Dalam responsnya, Gobind berkata,
pihak pembelaan mendapat tahu mengenai pertuduhan di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan itu melalui laporan berita minggu lalu. Bagi pihak pembelaan, saya berharap SPRM tidak akan mengeluarkan maklumat tidak rasmi kepada orang ramai. Sekurang-kurangnya, beritahu kami terlebih dahulu. Katanya pembelaan tidak bersetuju dengan permohonan pendakwaan memindahkan kes itu ke sini. Mahkamah menetapkan 12 Oktober ini untuk sebutan semula kes itu. Untuk rekod sebelum ini, Guan Eng, 60, kesal dengan tindakan SPRM yang tidak memaklumkan lebih awal kepada beliau berhubung pertuduhan baru itu, sedangkan perkara itu telah bocor kepada pihak media. Keputusan gerakan untuk menyertai Perikatan Nasional sekaligus berputar balik daripada pendirian awal untuk menjadi kuasa ketiga adalah didorong oleh pertimbangan politik. Presiden gerakan, Datuk Dominic Lau, telah mengesahkan bahawa partinya sudah mengemukakan permohonan untuk menyertai Perikatan Nasional dan beliau sendiri telah mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai perkembangan politik semasa. Beliau memberitahu Nyanyang Siang Pau, kestabilan politik adalah penting untuk memulihkan ekonomi yang terkena tempias wabak COVID-19. Kerajaan Muhyiddin sedang melancarkan pakej rangsangan ekonomi secara proaktif. Sebagai sebuah parti yang bebas, kami pasti akan memberi sokongan penuh, katanya. Gerakan yang ditumpaskan sepenuhnya dalam pilihan raya 2018 telah keluar daripada Barisan Nasional untuk menjadi kuasa politik ketiga. Dalam pada itu, Dominic memberitahu gerakan akan bertanding di kerusi-kerusi tradisi termasuk di kerusi Parlimen Teluk Intan dan kerusi Dewan Undangan Negeri Pasir Berdamar di Perak. Teluk Intan dilihat sebagai kerusi presiden kerana pernah ditawan bekas presiden gerakan, Datuk Seri Ma Siu Kiong. Bekas presiden parti itu memberi banyak sumbangan dan hasilnya adalah jelas kelihatan. Gerakan justru perlu mengurat langkah baru di Teluk Intan, kata Dominic. Kabinet berpendapat isu Viviana Musibin tidak diuruskan dengan sepatutnya, kata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Kata Khairi, jemaah menteri ada membincangkan isu pelajar Universiti Malaysia Sabah itu dalam mesyuarat pagi tadi dan mengambil maklum mengenainya. Menurut bekas Ketua Pemuda UMNO itu lagi, Kabinet tidak bersetuju dengan cara ia diuruskan oleh dua timbalan menteri, merujuk kepada Zahidi Zainul Abidin dan Abdul Rahim Bakri. Zahidi merupakan timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, manakala Abdul Rahim ialah ahli Parlimen Kudat yang dilantik Muhyiddin Yassin menjadi timbalan Menteri Keuangan. Kabinet ambil maklum kenyataan dua timbalan menteri tidak betul dan tidak wajar. Kabinet setuju isu sebenar adalah capaian internet dan kemudahan asas lain, khusus di pedalaman, ciap Khairi Jamaluddin di Twitter. Kontroversi mengenai Viviana tercetus selepas Zahidi mendakwa di Dewan Negara bahawa Viviana sebenarnya tidak menduduki peperiksaan ketika dia merakam dan membuat naik video kesukarannya mendapatkan capaian internet. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, adik yang tersebut yang tadi ni YouTuber, tidak ada exam, kita dah cek lah. Pada Jun lalu, Viviana terpaksa memanjat pokok dan duduk di situ bagi menjawab soalan peperiksaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP sedang dikuatkuasakan. Bagaimanapun, Zahidi mendakwa Viviana menipu, namun dia mengaku tersilap berkenaan maklumat tersebut dan meminta maaf. Zahidi mendakwa dia mendapat maklumat berkenaan daripada Abdul Rahim. Abdul Rahim pula memberitahu dia mendapat maklumat tersebut daripada pegawainya, namun dia memadam kenyataan tersebut yang dibuatnya di media sosial selepas dihujani komen negatif daripada warga maya. Isu tersebut dihangatkan lagi apabila Rahim yang juga ahli Parlimen Kudat memuat naik satu status di Facebooknya mengatakan Viviana telah menipu dan mengatakan siasatan telah dijalankan untuk memastikan gadis berkenaan benar-benar menduduki peperiksaan di atas pokok atau tidak, seperti yang disiarkan melalui videonya itu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.